Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na wal muslimina bima 'allamtana wazidna 'uluman nafi'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhhib lin nisyan bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Amma ba'd. Al-Mukarram Tuan Haji Kamaruddin dan seluruh jawatan kuasa tadbir Masjid Jami' Nurus Sa'adah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, yang mana kita telah berada pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, yang merupakan antara hari-hari yang sangat besar kelebihannya, yang mana amalan soleh padanya sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara amal soleh yang dapat kita lakukan selain daripada solat berjamaah, selain daripada berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, iaitulah kita duduk dalam majlis ilmu, kita beriktikaf di masjid ini. Dan seperti biasa kita akan sambung pengajian kitab yang penuh barakah, kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, karya Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa ardah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan tajuk Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita telah bicarakan 2 minggu sebelum ini mengenai wajib mengajar anak isteri perkara agama. Pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk membicarakan tajuk baru, iaitulah si jahil yang cuai dan si alim yang malas. Muka surat 96. Kitab cetakan saya muka surat 96. 2 kategori manusia yang disebut di sini. Yang pertama, orang yang jahil. Dia jahil, kemudian dia cuai. Yang kedua, orang yang alim, orang yang tahu. Alim ni mana tahu, orang yang mengetahui, tapi dia malas. Menunjukkan kepada kita, sebelum kita baca apa yang ditulis ini tuan-tuan, kalau orang tu jahil, dia tak tahu tapi dia tak cuai, dia jahil tapi dia terus belajar, itu bukan perkara yang dicela. Sebab semua orang ni dilahir dalam keadaan jahil. Betul tuan-tuan? Mana ada orang lahir-lahir terus dia alim kan? Sebab tu kita disuruh belajar. Yang jadi masalah ni bila orang tu jahil tapi dia terus cuai, tidak mahu belajar, tidak mahu menghilangkan kejahilan diri dia. Yang tu yang masalah. Dan masalah kedua pula, ada kategori manusia yang dia alim, dia tahu, tapi dia malas nak beramal dengan ilmu yang dia tahu. Dia tahu benda ni wajib tapi dia tak mau buat.
Dia tahu perkara ni haram, tapi dia bermudah-mudah dengan benda yang haram ni. Dan dia benda yang paling pokok dalam pengamalan ni, buat yang wajib, tinggal yang haram. Adapun yang sunat, yang makruh tu masih boleh dipertimbangkan lagi. Betul tuan? Yang sunat kalau rajin buat, dan tak buat pun masih boleh dipertimbangkan. Begitu juga tentang makruh. Tapi kalau kata benda wajib, sampai tahap benda wajib pun ditinggalkan, benda haram pun dia buat, yang tu menunjukkan ilmu yang ada pada dia tidak bermanfaat. Cuba kita lihat apa yang ditulis dalam kitab ni. Perumpamaan seorang jahil yang cuai. Ini perumpamaan yang dibawa oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullah dalam menuntut ilmu. Cuai itu dalam menuntut ilmu yang wajib itu. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini ialah ilmu yang wajib, ilmu yang fardu ain, yang tidak dapat tidak, setiap orang mesti tahu benda tu. Meliputi perkara akidah, meliputi perkara ibadah yang bersangkut paut dengan fiqh yang asas. Begitu juga tentang akhlak, pembersihan jiwa. Dan perumpamaan seorang yang jahil, yang cuai dalam menuntut ilmu yang wajib itu, laksana seorang hamba yang dikirimi surat oleh tuannya. Dia cerita dah macam seorang hamba, tuan dia bagi dia surat. Kalau zaman dah ni bukan hamba lah, zaman dah ni mungkin dia pekerja, kan? Pekerja di satu sektor, pekerja ladang ke, pekerja kilang ke, dia punya bos besar kirim surat, kan? Dalam surat tu tertulis apa? Yang menyuruhnya melakukan beberapa perkara dan melarangnya dari beberapa perkara. Surat tu ada mengandungi beberapa arahan yang mesti dia buat, juga mengandungi beberapa larangan yang perlu ditinggal. Malangnya sang hamba itu tidak melihat isi surat tu. Dia tengok benda. Sebab apa? Kerana tidak mengerti apa yang terkandung di dalamnya. Kalau dia tengok pun dia tak faham. Mungkin bos besar tu tulis guna bahasa orang putih, kan? Dia pun kata malah aku nak baca ni. Serupa kita lah, kan? Perumpamaan ni macam kita lah. Kita ni hamba Allah, kan? Surat yang dikirim pada kita tu, kalau kata kita melihat apa nama konteks kita hamba Allah ni, Al-Quran lah, kan? Ada orang tu dia tengok Quran dah bahasa Arab, dia kata tak faham tu abuk, kan? Jadi dia tengok pun tak. Sebab apa? Sebab tak faham, kan? Tidak mengerti apa yang terkandung di dalamnya. Padahal ia boleh mempelajarinya. Sepatutnya dia boleh belajar benda tu. Kalau kata hamba tadi dapat surat daripada tuan dia, dia tak faham, dia boleh belajar. Ataupun kalau kata tak dan nak belajar, nak bagi faham sekurang-kurangnya dan bertanya kepada orang lain. Supaya kita lah, kita buka Quran, kita akan faham pun bahasa Arab, bukan faham semua pun. Nak buka hadis-hadis Nabi SAW bahasa Arab juga. Tapi kita boleh belajar dan kita boleh bertanya. Kita ni beruntung sebab Allah lahirkan para ulama yang merupakan pewaris bagi para nabi. Ulama ni mereka dah susun ilmu-ilmu, terutamanya ilmu-ilmu fardu ain tu dalam kitab-kitab. Kita nak tengok masalah akidah, buka kitab akidah, buka kitab tauhid. Nak tengok masalah fiqh, buka kitab fiqh. Bab ibadat, muamalat, munakahat, nikah kahwin dan sebagainya, bab jinayat, semua dah tersusun di situ. Dan ada kitab yang ringkas-ringkas tanpa disebut dalil pun. Dan sebab dalil tu kalau kita orang awam tak tahu pun tak ada masalah apa, betul tak? Yang penting kita tahu apa? Solat 5 waktu itu wajib. Bagaimana cara nak melaksanakan dia? Ini rukunnya, ini syarat-syarat sahnya, ini perkara-perkara yang membatalkannya sebagai contoh. Dalil tak sebut pun tak ada masalah. Orang awam ni tuan-tuan tak tahu dalil pun tak apa. Bahkan kalau sebut dalil banyak-banyak, dia pening kepala pun baik tak sebut. Yang penting dia tahu ini wajib dan bagaimana cara nak melaksanakan kewajipan tu. Dia tahu benda ni haram, dia tahu arak ni haram,
dia tahu judi ni haram, dia tahu zina ni haram. Tak tahu dalil pun tak apa orang awam. Betul tak? Tak perlu tanya pun mana dalil dia ni, dari Quran, dari hadis ni. Sebab ulama dah susun benda tu. Jadi perumpamaan orang yang jahil ni macam tadi lah. Bila Tuan hantar surat, dia tak faham benda tu dan dia tidak berusaha untuk mempelajari perkara tu, tanya pun tak mau. Ini orang jahil yang cuai. Hamba tadi kalau kata mati bertemu dengan Tuhan, tuan-tuan, agak-agak kalau dia jawab saya tak faham Al-Quran bahasa Arab, dia akan lepas tak di hadapan Tuhan nanti? Jawapannya sudah tentu tidak sama sekali. Dia akan dipersoalkan, pasal apa hang tak belajar benda tu? Pasal apa hang tak mau tanya orang? Baik, ini kategori manusia yang pertama. Kemudian yang kedua pula, demikian pula lah dengan perumpamaan seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Ada kategori kedua, orang tu alim. Tuan dia hantar surat, dia buka, dia faham, dia boleh baca, dia faham. Buah pilih, tulis pilih bahasa apa pun dia faham. Kalau bos dia tulis bahasa orang putih, dia faham. Semua dia faham. Laksana seorang hamba yang melihat isi surat tuannya serta mengetahui apa yang terkandung di dalam surat itu. Kalau kata kategori orang alim ni, dia buka Quran, dia faham, dia tahu. Bahasa Arab pun dia reti. Kadang-kadang sastra Arab itu lebih lagi daripada orang Arab. Orang Arab pun kalah kadang-kadang. Akan tetapi masalah dia, ia enggan mematuhi segala suruhan yang terkandung di dalamnya serta menjauhi segala larangannya. Cuma masalah dia ni, dia tak mau buat. Benda hak dia faham tu dia tak mau amalkan. Dia tahu benda tu wajib, tapi dia tak mau buat benda tu. Dia tahu perkara tu haram, tapi dia masih nak bergelumang dengan benda yang haram. Cubalah renungkan, wahai saudara-saudaraku, moga-moga Allah merahmati anda, amin. Adakah cuai yang lebih dahsyat dari kecuaian dua orang hamba ini terhadap perintah tuannya? Tak ada dah lah. Makna kata memang dua-dua ni sama aja. Nak kata hak mana teruk lagi, dua-dua sama aja. Hak jahil tu sebab tak mau mengaji. Hak yang reti tu pula tak mau beramal dengan ilmu dia. Dua-dua ni punca kerosakan. Punca nak jadi kerosakan pada masyarakat tu dua perkara ni lah. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, tuan-tuan, puan-puan, antara penyakit yang menimpa Bani Israel tu, yang menyebabkan mereka rosak, dua ni. Yang pertama, hak jahil tu membiarkan diri mereka dalam kejahilan, dia ikut buta saja. Manakala yang reti pula, para pendeta Bani Israel tu, ahbarul Yahud, ulama mereka lah, hak yang reti pula tak mau beramal dengan benda dia reti. Mereka baca Taurat, mereka faham, tapi tak mau beramal dengan isi Taurat tu. Mereka cuma pilih mana yang kena dengan nafsu mereka. Hak mana tak kena, mereka tak mau buat. Bahkan lebih teruk lagi, mereka sanggup mengubah isi kandungan Taurat itu sendiri. Ubah tu bukan kata tak mau amal. Kalau kita ni, kita tengok buruk-buruk ulama, apa buruk-buruk ulama su pun dia tak ubah Quran. Cuma dia tak amal benda tu lah. Ulama Bani Israel dulu, mereka ubah terus Taurat tu, ubah terus dengan tangan mereka. Berpunca dari situ, yang jahil main ikut buta saja, yang reti dia ubah ikut dan dia tak mau ikut perintah Allah tu, ambil mana yang kena dengan nafsu dia, yang mana tak kena mereka tinggal. Bermulalah kemusnahan Bani Israel dan kehancuran mereka. Dan kalau kita lihat, penyakit yang sama juga tuan-tuan, puan-puan, disebut di sini menimpa umat akhir zaman ini. Kita semua ni lah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang yang jahil terus cuai, terus lalai dalam kejahilannya, tak mau mengaji, ilmu yang tak fardu ain dia pula mengaji kan, sampai ada PhD kan. Tapi ilmu yang fardu ain, yang benda yang wajib, tak boleh nak faham.
Tutup aurat pun tak reti lagi, tapi ada PhD. Pelik kan? Ada PhD, doktor. Kadang-kadang masuk TV profesor. Tapi tutup aurat tak reti lagi. Benda basic tu. Hak tu budak pasti pun reti. Budak pasti pun reti tutup aurat tu. Tiba-tiba dia yang ada title profesor tak faham lagi benda tu wajib. Pelik tu. Kan? Tak pelik tuan. Saya pun pelik kadang-kadang. Dan satu lagi yang pelik, kadang-kadang sengaja ditonjolkan orang seperti itu. Yang satu tu pelik dah. Kadang-kadang seolah-olah sengaja ditonjolkan orang tu. Dalam ramai-ramai doktor, tiba-tiba sengaja tonjolkan doktor yang macam tu. Ramai lagi doktor yang bagus, betul tak? Ramai lagi doktor yang menutup aurat, muslimah yang menutup aurat. Tiba-tiba ditonjolkan doktor yang memang sengaja tak tutup aurat. Macam pelik kan? Sengaja nak tonjolkan, oh ini puak-puak yang ini, tengok mereka tidak perlu tutup aurat, tapi mereka boleh berjaya dalam bidang mereka. Konon-kononnya begitulah kan. Dulu masa mula-mula dulu ada agak suara dulu, masa mula-mula pandemik COVID-19 ni tersebar, kan mereka cuba tonjolkan seorang orang Malaysia yang menetap di UK sana kan, tak tutup aurat mula-mula lah, kan? Ditonjolkan setiap hari ketika tu. Lama tak tengok kes kat Malaysia makin okey, kes kat UK makin teruk kan. Lama sengap. Lah sengap. Kalau tuan-tuan perasan lah. Dia memang ada satu gerakan sebenarnya dipelopori oleh puak-puak yang berpahaman liberal ni. Memang mereka ni masuk di mana-mana. Kadang-kadang masuk di media sosial, memang tempat mereka lah kan. Di media arus perdana pun kadang-kadang ada yang masuk juga. Sengaja nak tonjolkan, tengok dia doktor kan, dia berjaya jadi rujukan dalam urusan kesihatan dan sebagainya. Sama juga dia ni doktor, dia profesor dalam bidang akademik, tak tutup aurat pun okey, tak ada masalah apa-apa. Sengaja ditonjolkan begitu supaya kita faham, oh kejayaan tu tak semestinya orang tu taat perintah Allah. Tak tutup aurat pun tak apa. Nampak kan tuan? Nampak tak jarum mereka tu? Sedangkan kita sebagai orang yang beriman ni, hang hadapilah sampai 10 PhD pun, tapi kalau benda asas halal dengan haram tak reti lagi, bagi kita tak berjaya lagi. Betul tak? Baik makcik di kampung hak mengaji tak tinggi tu kan, yang setakat sekolah sampai darjah 6, tapi reti tutup aurat lagi, reti benda yang halal yang haram lagi bagus daripada hang ada PhD tapi perkara yang asas tutup aurat pun tak reti lagi. Dan sengaja ditonjolkan perkara tu, sengaja. Itu lebih buruk. Satu masalah hang tu satulah, tapi sengaja ditonjolkan seolah-olah nak suruh orang ikut begitu. Nampak tuan-tuan? Nampak tak agenda mereka tu? Orang yang jahil cuai, tak mau mengaji. Yang reti pula malas nak beramal dengan ilmunya. Jahil ilmu fardu ain, ilmunya yang tak fardu ain, bahkan ilmu-ilmu yang lebihan tu sanggup mengaji sampai merata. Sama juga yang kedua, orang yang alim malas nak beramal dengan ilmu yang dia ada. Inilah kecuaian yang lebih, tiada kecuaian yang lebih dahsyat dari kecuaian dua orang hamba ini. Dapatkah mereka membuat alasan atau mengemukakan keuzuran kepada Tuhan mereka? Persoalan yang ditanya kepada kita. Agak-agak kalau Tuhan dia mai, kalau di kilang tadi atau di estate, di mana-mana lah, di ladang, Tuhan diturun, agak-agak keuzuran mereka tu diterima atau tidak? Jadi sama macam kita lah tuan-tuan, bertemu dengan Tuhan di akhirat nanti, agak-agak alasan kita boleh diterima ke tidak? Saya tak ada masa nak mengaji ni, dia kata. Pasal apa hang tak reti baca Quran ni, sampai benda yang asas, baca Al-Fatihah untuk mengesahkan solat pun tak reti. Saya tak ada masa. Tapi buku orang putih hak tebal sampai 400 muka surat pun boleh baca. Buku novel dan sebagainya boleh baca. Tengok movie ada masa pula. Nak bagi lepas baca Al-Fatihah pun tak ada masa. Agak-agak alasan kita diterima tak tuan-tuan? Sama juga orang alim, agak-agak alasan mereka diterima tak di hadapan Allah nanti? Bukankah mereka itu
patut menerima siksa dan balasan kerana berani menentang perintah dan kurang perhatian terhadap arahan tuannya? Jawapannya memang ya, memang patut sangat. Dan kalau kita perhatikan, pada mereka berdua ni ada satu penyakit yang sama. Kalau kita perhalusilah tuan-tuan, penyakit sombong, takabur. Pasal apa orang jahil ni tak mau mengaji? Sebab dia ada rasa sombong dalam diri dia, ada rasa ego. Betul tak? Dia rasa kalau dia mengaji benda tu, benda ni tak tahu tak apa, dia kata. Tak penting sangat pun. Sama juga orang alim tu, pasal apa dia tak mau buat benda tu? Sebenarnya ada penyakit ego, ada penyakit sombong, besar diri. Kalau kata hamba tadi, dia rasa besar diri, dia pandang arahan tuan dia tu perkara yang enteng, dia tidak membesarkan tuannya. Kalau kita sebagai hamba Allah ni, kita rasa arahan Allah tu sesuatu yang besar, sebab tu kita ambil sambil lewa sahaja. Awas, janganlah anda menjadi selaku salah seorang dari kedua orang tadi, iaitu seorang jahil yang tidak mahu belajar, ataupun seorang alim yang tidak beramal dengan ilmunya. Kelak anda akan binasa. Ketika itu, di akhirat kelak, anda akan rugi serugi-ruginya di dunia, bahkan di dunia lagi rugi dah. Dan di akhirat, itulah yang dikatakan kerugian yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Bukan setakat dekat akhirat rugi. Akhirat tu memang dah rugi dah. Dekat dunia pun sebenarnya tuan-tuan dah rugi. Rugilah sebab orang ada ilmu ni, dia boleh beramal dengan ilmu dia. Itu satu nikmat yang besar Allah kurniakan. Kat dunia lagi kita dapat nikmat. Tiba-tiba dia tidak beramal dengan ilmu dia kalau dia tahu. Ataupun orang yang jahil sampai benda-benda yang asas pun tak reti. Kat dunia pun rugi dah orang tengok. Dia ni sampai tak reti, sampai tak ratu kan. Kat dunia rugi dah. Dekat akhirat lebih lagi. Baik, yang dimaksudkan di atas tadi tuan-tuan, puan-puan, ialah ilmu fardu ain. Adapun memperluas diri dalam ilmu-ilmu agama yang berguna dan menambah pengetahuan lebih dari qadar yang perlu, yang ni fardu kifayah. Mana kata benda-benda yang asas tu dah lepas dah. Untuk melepaskan diri dia, kalau kata ketua keluarga, untuk melepaskan keluarga dia, cukup dah. Dia mengaji lebih lagi. Dia mengaji itu lebih lagi, bagi reti lagi. Maka itu adalah sebaik-baik jalan untuk menuju kepada Allah Ta'ala dan seutama-utama amalan di sisinya. Kalau fardu ain dah lepas, mengaji bagi luas lagi, mengaji tafsir bagi luas lagi, ilmu hadis, mengaji ilmu fiqh bagi faham dalam lagi. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain, yang tu lagi bagus kan. Yang itu tidak ada paksaan, tapi lagi bagus. Sebab menuntut ilmu merupakan antara sebaik-baik jalan untuk menuju pada Allah dan seutama-utama amalan di sisinya. Akan tetapi, cuma syaratnya apa tuan-tuan? Menuntut ilmu itu hendaklah disertakan dengan tulus ikhlas dan dilakukan semata-mata kerana Allah. Maknanya kalau mengaji lebih daripada fardu ain, kena ingat perkara yang paling penting, niat tu mesti ikhlas. Dia semua amalan kita memang begitu. Allah sebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka menyembah Allah. Kita tuntut ilmu sebagai contoh, ilmu yang lebih daripada fardu ain. Kita nak jadikan sebagai satu pengabdian kepada Allah. Kita nak perkara yang kita buat tu berpahala. Allah tak suruh, Allah kata buat benda tu, melainkan mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah agama itu. Makna amalan yang kita buat tu mesti ada ikhlas. Dalam hadis yang masyhur disebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu asas. Sesungguhnya semua amalan itu dinilai berdasarkan niat.
Dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Niat tu dia merupakan roh bagi amalan tu. Umpama roh, tuan-tuan. Katalah amalan kita tu seperti jasad. Ini satu perumpamaan yang dibuat oleh para ulama juga. Contoh amal kita tu, solat dan sebagainya, termasuklah menuntut ilmu, itu umpama jasad. Dia punya roh tu ikhlas lah. Kalau kata kenderaan tu, dia punya body tu kat luar tu lah. Tapi body dia kemas macam mana pun, kan, enjin tak ada, tak jalan dah tu, betul tak? Enjin dia tu yang mahal tu sebenarnya. Kan, body dia tu lawa macam mana sekalipun, tapi kalau enjin tak ada, tak guna. Amal kita nampak hebat macam mana sekalipun, dia punya roh ikhlas tu tak ada, dia tak berjalan, dia tak sampai kepada Allah. Benda tu setakat nampak cantik di luar saja. Dia ni kemas, tengok dia ni, kan, solat dia ni, dia mengaji semua sakan. Tapi bila tidak ada tulus ikhlas, dilakukan bukan semata-mata kerana Allah, umpama macam kereta tak ada enjin tadi, kan, boleh buat hiasan boleh buat apa, kereta perhiasan. Umpama jasad yang tidak ada roh, segak dia ni, boleh tengok lah, kan, tak ada roh, mati dah, tak boleh buat apa. Sesudah itu, bila dah ikhlas, hendaklah ia mengerah dirinya untuk beramal dengan ilmu yang dituntutnya, serta mengajarkannya pula kepada orang lain. Ini dia punya step. Imam Al-Haddad rahimahullah nak ajar kita. Mula-mula kita mengaji fardu ain. Yang mana kita nak utamakan? Nak mengaji hak mana? Fardu ain dengan fardu kifayah. Utamakan fardu ain lah. Kan? Mana kita nak mengaji dulu? Nak mengaji bab faraid dulu ke? Nak mengaji bab solat dulu? Bab solat dulu kan? Bab faraid kena mengaji, dia kata. Nak mati dah orang tua tu. Itu benda tu bukan fardu ain. Kan? Kena mengaji fardu ain bagi lepas dulu. Kan? Budak-budak mana yang lebih utama? Nak mengajar tentang sifat Allah. Kalau kita mengaji cara kita sifat 20, kan? Sifat kesempurnaan bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah. Nak bagi kenal Allah, nak bagi kenal Nabi, ataupun nak suruh budak-budak tu mengaji tentang nikah kahwin dulu. Sudah tentulah mengaji bab akidah tu dulu. Nikah kahwin tu tak payah ngaji lagi pun tak apa. Sebagai contoh saya buat. Yang mana fardu ain, yang mana fardu kifayah. Utamakan fardu ain. Bila fardu ain tu dah selesai semua, mana nak utamakan dulu? Nak utamakan bagi baca Quran bagi betul dulu ke, ataupun nak ajar lagu dia, lagu Al-Quran tu, bagi betul tajwidnya dulu, makhrajnya, sebutannya dulu. Lepas tu dah reti hak tu, barulah nak mengaji taranum dan sebagainya. Sebagai contoh saya buat. Dah selesai fardu ain, baru kita boleh pergi kepada ilmu-ilmu yang lain, dibuat dengan tulus ikhlas. Nampak dia punya step dia tu. Lepas tu buat semata-mata kerana Allah. Dah mengaji tu pula kena beramal dengan ilmu yang dituntutnya. Banyak tu perkara perlu buat. Bukan setakat mengaji seronok. Seronok mengaji ni, tapi tak mau buat pun. Ada di kalangan mereka seronok nak berbahas saja, tuan-tuan. Nak bahas benda ni sunnah ke, bid'ah ke. Bila masuk bulan puasa, nak buat 8 ke, buat 20 ke. Sagi masuk bulan maulid pula, benda ni ada hadis ke, tak ada. Saya buat tak pun. Ada orang dia seronoknya tu. Dia seronok nak berbahas saja, bukan nak buat pun. Nak buat 8 ke 20 ke, kan? Buat tak pun, kan? Dia seronok nak berbahas sahaja. Sedangkan ilmu tu sepatutnya kita mengaji untuk diamalkan. Kerah diri untuk beramal dengan ilmu tu. Kemudian dah beramal, kena mengajarkannya pula kepada orang lain. Nak mengajar ni bukan syarat kita kena jadi tok guru, jadi tok syekh. Dan kita ambil apa yang baginda pesan, baginda Nabi SAW pesan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat, walaupun cuma sepotong ayat. Kita reti satu benda, kita bagi tahu lah. Bukan payah pun. Bukan nanti kita jadi tok guru, jadi ustaz. Kena mengajarkannya pula kepada orang lain dengan tujuan menempa keredaan Allah Ta'ala
dan mendapat balasannya di hari akhirat. Yang tu matlamat kita yang paling utama. Jadi bermula kita buat dari mula-mula mengaji bab fardu ain tu, kita ikhlaskan niat kita sampailah tahap kita beramal dan mengajarkannya kepada orang lain. Tujuan kita ialah nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan nak dapat balasan yang baik di hari akhirat. Yang tu matlamat kita. Kan? Dapat yang tu, mana kata sampailah pada matlamat. Ilmu kita luas macam mana pun, kita ngajak orang hebat macam mana pun, anak murid ramai macam mana sekalipun, tak dapat redha Allah di akhirat nanti, tak guna. Dan nak dapat redha Allah, mesti niat tu ikhlas. Buat benda tu dengan betul, jalan dia pun betul. Dia semua amalan kita dalam syariat ni, benda apa-apa sekalipun, cuma di sini skop dia tentang menuntut ilmu. Benda apa sekalipun yang kita nak buat dalam hidup kita ni tuan-tuan, yang pertama niat kita kena ikhlas. Lepas tu benda yang kita buat tu, dia mesti bagi betul dengan syariat. Kalau niat kita betul sekalipun, tapi cara buat kita tak betul, tak ada juga. Dalam Islam tuan-tuan, dia tidak ada kaedah matlamat tu menghalalkan cara. Dia tidak ada istilah, oh saya nak bantu orang susah, saya merompak pun tak apa kan? Yang penting saya bantu orang susah. Tak. Dalam Islam tak ada begitu. Dalam Islam niat tu kena bagi betul. Saya nak bantu orang susah. Nak bantu tu pun kena pastikan duit kamu tu dapat dengan caranya betul dan dibelanjakan dengan caranya betul. Niat kena bagi betul. Lepas tu pelaksanaan tu pula mesti selari dengan syariat. Barulah kita akan mendapat redha Allah dan balasannya di hari akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat redha Allah dan balasannya yang besar, iaitu syurga yang kekal abadi di akhirat kelak. Kita berhenti setakat tu dulu. Betul cikgu Pukul 7 berhenti ya? Saya tengok semalam ada apa? Ada satu hamba Allah di satu masjid. Dia kata kuliah subuh Ustaz, apa ni bulan depan mula dah, bulan ni tak mula ni. Tapi pukul 7 berhenti Ustaz. Pukul 7 berhenti. Jadi saya teringat hari ni pukul 7 ni kat sini lebih kurang. Pukul 7 kena berhenti Ustaz SOP je lah. Macam-macam lah kan. Yalah kita pun nak lajak tak apa sangat kan. Takkan sampai pukul 9 kot kan. Jadi kita berhenti setakat tu. Mudah-mudahan perkongsian kita yang sedikit pagi ini bermanfaat. Dan yang paling penting, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kurniakan ikhlas kepada kita dan Allah kurniakan kepada kita redha-Nya, dan Allah rezekikan kita untuk mendapat balasan yang baik di akhirat kelak, iaitu syurga yang penuh dengan nikmat, kita dan seluruh orang-orang yang bersama dengan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.